Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa tidak pernah meninggalkan kita, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, Engkau sendiri yang tahu memuji dirimu sendiri, ya Allah. Ya, sebanyak mana sekalian alam yang Allah jadikan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, ya, yang tidak mampu kita hitung, semuanya memuji bertasbih kepada Allah, tidaklah sama seperti mana Allah memuji dirinya. Dan jadikanlah ya Allah setiap puji-pujian yang keluar daripada kami ini semua adalah menunjukkan Engkaulah memuji dirimu. Itu yang dibagi tahu oleh Rasulullah, cara kita nak memuji untuk sampai kepada Allah, bukan mengakui bahawa kita yang memuji pada Allah, tetapi kita pulangkan sebenarnya kalam yang menyebut puji itu, datang kehendak memuji itu, semuanya awalu al-akhir wal-zahiru wal-batinu, semuanya daripada Allah. Barulah sampai puji itu kepada Allah. Puji Allah kepada Allah, mengenal Allah dengan Allah. Hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi kita ini hanyalah menunjukkan bahawa dia penceritaan dirinya. Hidup ini adalah hidup, menunjukkan dia yang hidup. Kisah-kisah dijadikan hidup semua ini adalah kisah-kisah hidup dirinya. Di makam inilah kita nak kena faham. Nak kena kita memahami dengan sebenar-benar. Hidup kita jangan ada merasa ini kehidupan kita. Itu dinamakan amalan soleh ataupun falyamal amalan soleh. Allah nak menengokkan tadi siapa yang melakukan amal soleh, inilah amal soleh. Iaitu tidak ada pengakuan rasa ada kedirian. Apa saja yang kita lakukan semuanya adalah penceritaan Allah. Awak kata Sayyidina Ali mahu bahawasanya awal, akhir, zahir, batin tak ada kita. Kalau kita dah kenal awal, akhir, zahir, batin tu tidak ada pada kita. Habis apa yang ada? Itu menunjukkan dialah. Segala-gala dialah. Kalau kita rasakan awal ada kita, akhir ada kita, itu sebenarnya kita kurang memahami. Awal itu dijadikan kita, awal itu permulaan yang belum ada. Sebelum ada mula, Allah sudah ada. Akhir semua binasa, Allah tetap ada. Jadi apa yang ada pada kita? Semuanya penceritaan dia. Bila kita duduk situ baru kita sebut betul la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Tak ada apa-apa benda kita ni. Disebabkan kita dah terlalu lama hidup ini, kita tidak mengenal Allah, mengenal diri kita, maka kita rasakan seolah hidup ni adalah ada hak kita ni. Kita ada hak. Memang betul ada hak, tapi hak tu hak Allah. Seluruhnya adalah hak Allah yang menentukan. Sesuatu nak terjadi ni, katalah nak terjadi apa ni diri kita ni tadi nak terjadi ni, 50 tahun dulu Allah dah persiapkan komplit. Apa hidup kita mulanya macam mana, akhirnya macam mana, semuanya tutup kunci.
Semuanya berada di dalam keadaan dikontrol oleh Allah, diketahui oleh Allah, Maha mengetahui Allah, dan Dia yang menyusun segala-gala. Baik di langit, baik di bumi, seisi-isinya siapa yang susun? Allah. Jadi kita yang nampak seolah-olah benda tu bergerak, benda tu ada kuasa. Sebenarnya kalau kita diberi Allah mata penglihatan Allah, kita nampak yang bergerak tu adalah Allah yang menggerakkan. Kita tak nampak lagi makhluk tu yang bergerak. Dan kita merasa diri kita setiap apa kita cakap, apa yang kehendak kita, semua tu kita nampak semua daripada Allah. Kita rasakan semua daripada Allah. Pendengaran, percakapan, penglihatan, semuanya daripada Allah. Boleh tak kita rasakan? Kita bawa dalam kehidupan kita, bang? InsyaAllah, tu dia. Kita olahkan, kita bawakan dalam kehidupan kita. Kita setiap masa, setiap detik-detik kita masukkan dialah huwa, huwa Allah, huwal awalu, masukkan huwal dialah yang masa kita ke depan ni setiap huwal awalu wal akhiru huwal zakhiru wal huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal sebatikan tu semua. Itulah nama kehidupan. Bukan kita yang berkehidupan, itulah kehidupan dia. Awal, huwal awalu, dia tu tanpa permulaan. Dia menyebut dan awal, tapi segala permulaan berasal daripada dia. Dia tu jangan dicari awal ni macam mana. Sebab dia menjadikan segala awal. Apa nak cari lagi? Maka itu Rasulullah kata kebingungan. Bila kita duduk di situ, kita kebingungan sebab apa? Kita tak mampu faham lagi dah. Hairan jadi, hairah jadi. Tahayyaru, hairah. Kebingungan aku, ya Allah, bila Engkau dah letakkan diri aku ni tak punya apa-apa, lemah longlai di hadapan Kau, ya Allah. Hairan aku tu. Hebatnya. Hairan kita jadi. Semua ni atas semua, sekaligus kita nampak semua kekuasaan Allah semua yang menggerakkan. 7 lapis langit, 7. Hairan gitu. Kebingungan gitu. Tu Allah Ta'ala apa? Rasulullah doa lagi. Tambahkan lagi. Zidni khaira. Maknanya zidni. Minta. Rasulullah doa minta. Tambah lagi kehairanan. Tambahkan lagi kebingungan. Supaya dia hilang diri dia, rasakan bukan makna hairan tu jadi. Hairan tu jadi kita nampak sesuatu yang menghairankan macam mana? Yang mana? Dia ni ditidurkan 309 tahun penduduk kafir. Tak hairan gitu. Tapi Allah Ta'ala kata itu itu belum apa-apa lagi, Allah Ta'ala kata. Itu sikit. Kita dah kebingungan dah. Satu malam rupanya dia tidur tu pun dah 309 tahun. Allah boleh lagi, Allah Ta'ala bagi tahu, aku boleh buat lagi lebih. Jadi Rasulullah minta tambah tu tadi. Jadi nampak tak kebesaran lagi kalau dia nampak nakkan minta pada Allah Ta'ala kebingungan lagi, kehairanan, supaya bertambah lagi dengan Allah. Sampai kita dah tak tahu nak buat apa benda, semua kita rasakan dia je. Hairan. Dia yang menggerakkan kita nampak hidup kita ni tak punya apa-apa, dia je semua kontrol. Bertambah hairan gitu, bertambah kebingungan gitu. Dia kejap jadikan sedih, kejap dia kata gembira, kejap. Dia yang kita tak boleh di hadapan kekuasaan Allah dia diperlihatkan gitu. Begitulah Rasulullah SAW. Ya Allah, tambahkan lagi supaya tak ada rasa kedirian aku. Aku bingung sentiasa dengan Kau, hairan dengan Kau. Betul. Bukan kita disuruh kaji, kita nampakkan sifat-sifat tu tadi. Allah tak bagi kita kaji zat apa. Rasulullah pun larang kita mengkaji zat. Macam mana nak kaji? Dia yang ada. Kita tak ada nak kaji apa benda. Jadi kita hanya sampai pada sifat tak ada. Kita tak ada, yang ada hanya dia. Jangan lagi. Bila kita sampai kepada kebingungan, kita dah tak ada tempat untuk diri kita dah. Bingung aku. Tak boleh buat apa kan? Bingung. Ada. Lemah longlai, bingung. Hairan. Dia je yang boleh buat apa. Kita hairan kehairanan. Buatlah macam mana pun, ya Allah. Macam itulah.
Nak suruh lihat ni, lihat. Nak bagi rasa manis, manis. Nak rasa masam, kita nampak semua dia yang corakkan kita. Kebingungan, hairan gitu. Kalau dah sampai matlamat kita, maknanya itulah dia. Yang dikatakan tadi, betul-betul yang dikata penafian. Dia sampai kepada makam tu, dia rasakan Allah je dah. Berdiri, duduk, baring, apa pun. Dia sentiasa memikirkan Allah je. Hingga tak ada rasa kedirian dia lagi dah. Matahari berjalan, semua dia nampak kuasa Allah je dia. Dia memikirkan tu semua. Ya Allah, hebatnya Allah. Bagi binatang makan, bagi di laut makan. Ya Allah, hari-hari ya. Bukan saja di bumi, di langit semua. Ya Allah. Allah menyusun ni, orang ni nak ke mana ni nak ke mana. Semua Allah di bawah pengetahuan Allah, kebijaksanaan Allah mengatur semua. Ya Allah, lah kebingungan. Dia buka lagi kebingungan, minta lagi kebingungan supaya merasakan ada dia nampak rasa ada Allah, hilang lagi. Ni hadis ni berkenaan Nabi Muhammad SAW bermohon pada Allah, tambahkan zidni khair, maknanya tambahkan hairan, kebingungan ni. Hadis ni terkenal untuk hadis sufi je, para wali Allah je. Pada sahabat-sahabat Nabi fahamlah makam ni. Tapi bagi ulama-ulama, minta maaf, ulama yang bukan Rabbaniun, ulama biasa yang ni, dia tak akan pernah dengar hadis berkenaan Rasulullah minta tambah hairah, tambah lagi kebingungan. Karena dia tak dapat duduk makam tu. Melainkan orang dah duduk makam tu baru dia tahu hadis ni, baru dia faham. Nak dia mencerita kan. Jadi kita menceritakan ni, kita dah mengalami. Bukan kita hebat, tapi Allah dah bagi mengalaminya, baru kita jumpa hadisnya. Betul lah, aku dah duduk. Nabi Musa kebingungan melihat, dia nak lihat Allah Ta'ala kata tak boleh. Tapi kalau engkau boleh tetap lihat cahaya tu, engkau boleh lah. Tapi mana boleh, cahaya tu macam laser, macam patri. Kebingungan lah terus, tak nampak apalah, gelap, tak tahu apa benda. Tapi bila tak ada benda tu, waktu tu dia rasakan yang ada hanya Allah, tak ada diri dia. Difanakkan Allah menerusi cahaya yang amat terang. Dan banyak macam cara lagi. Lepas tu Rasulullah kalau dia dapat macam tu, Rasulullah minta tambahkan lagi kebingungan yang nanti Allah bagi kebingungan cara lain pula. Contoh, kita zikir la ilaha illallah, tiba-tiba kita berpusing, dia bagi. Pusing, tiba-tiba kayu balak datang, pom, kita pun pingsan. Kebingungan tak? Tahu-tahu kita dah dapat nikmat di sisi Allah dah. Itu salah satu lagi cara. Satu lagi dia dekat dalam air, tiba-tiba kita tenggelam langsung kita senyap terus, tak boleh buat apa dah. Senyap, dia tahu kita ada tempat lain. Terus kita dia perlihatkan tadi Allah Ta'ala, musyahadah, mata hati kita melihat basariah, dapat melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat contohlah, kita nampak apa, malaikat-malaikat bersusun-susun saf, contoh kan. Kebingungan kita, macam mana aku boleh ada di sini Allah. Maknanya tu kebingungan, salah satu cara kebingungan. Hairan kita, macam mana aku boleh sampai kat tempat ni. Hairan, siapa yang bawa tu kan? Tadi bawa dia tak semestinya sama. Nabi Musa dengan mainan cahaya dia, Nabi Yunus tenggelam dalam perut ikan, dia ngap lagi kegelapan dia. Dia kebingungan dalam tu, dia meminta kepada Allah, dia sedar. Jadi macam-macam cara kebingungan yang Rasulullah maksudkan, tambahkan lagi. Sebab kebingungan tu ada hairan tu ada banyak macam. Nampak pelik-pelik yang Allah perlihatkan. Jadi kita nampak pelik tu semua daripada Allah. Jadi kita minta tambah supaya kita sentiasa fanakkan diri dengan Allah. Kita tak ada daya upaya. Dia yang menyusun cerita-cerita yang apa yang nak ke depan kita. Sebab kita ke depan kita adalah cerita-cerita yang Allah nak ceritakan ke depan kita. Kita jangan risau apa yang nak diceritakan. Baik, buruk, hina, mulia, suka, duka, ujian berat, nikmat. Ke depan kita ni pasti ada tu. Itu cerita dia. Kita duduk di antara barzah, pemisah antara dua tu, iaitu duduk dengan yang tukang cerita. Jangan kita ikut, kita merasakan kita yang menceritakan. Sekarang ni kita duduk, kita rasa kita yang menceritakan. Itu kita rasa memprotes. Kalau elok kita boleh terima, tak elok kita
protes. Padahal mesti ada dua. Yang kita suka, yang kita tak suka. Dia hina, mulia, tinggi, rendah, lapar, kenyang. Dia main dua tu ke depan kita ni. Jadi jangan duduk antara kedua tu. Duduk kat tengah-tengah tu. Apa maksud tengah-tengah tu? Sederhana. Sederhana tu apa? Dengan waqadah rabbuka. Sekarang ni kita peringkat-peringkat baru, tak apa. Cuba belajar duduk situ. Tak apa. Kadang-kadang boleh terima, kadang tak boleh terima, tak apa. Kehairanan, kebingungan, keheranan, itu semua daripada Allah. Jadi kita menghadapi ke depan kita. Hina, mulia, suka, duka, kaya, miskin, semua lawannya dua-dua. Ke depan kita ni semua ada dua lawan. Tapi jangan barzakhun la yabghiyan. Antara pemisah tu adalah, maksud pemisah tu kita duduk barzah, di alam barzah, iaitu alam Allah Ta'ala, iaitu ahadah. Duduk dengan Allah, leburkan diri duduk dengan Allah. Baru kita nampak cerita dia lah, nak hina ke, nak mulia ke. Kita nampak nanti di situlah. Kata Sayyidina Ali tu kita tadi, kita tak akan dapat meletakkan diri kita ke depan ni hina ke mulia. Tetapi kita boleh letakkan diri kita tenang di sisi Allah, iaitu rasakan waqadah rabbuka alla ta'ala. Jadi kita akan akur. Apa pun dia buat nanti, kita akan mempelajari, hina ke ataupun dimuliakan ke, sama je bagi kita. Sampai tahapan tu nanti. Sebab kita dah duduk dengan dia. Permulaan dia tak apalah. Permulaan ni mungkin kita nak duduk kat mulia je. Baru kita tahu perjuangan ni. Perjuangan yang betul-betul tu supaya tetap diri kita dengan Allah. Nanti ke depan kita nanti Allah bagi nikmat. Tiba Allah tak bagi nikmat, macam mana kita? Masih tak tetap dengan? Baru kita tahu nilai kita. Selama ni kita hanya nakkan nikmat baru sedap ibadah. Bila kena macam ni, kita dah mula hati kita keluar daripada waqadah rabbuka tadi. Kita tak tegur. Jadi itu hala tuju kita kena, bila dah ada ni kita kena duduk situ. Jadi itu perjuangan. Perjuangan kita punya matlamat kita kena jaga yang ni tadi, iaitu tetap dengan Allah. Lawan. Dapat senang ke susah ke, kita kena anggap kedua-dua tu sama. Balancing. Seimbang. Seimbang dia macam mana? Takkan baik dengan buruk seimbang. Bukan. Kedua-duanya tu adalah perlu ada tu keseimbangan. Bila ada baik, mesti ada buruk. Jadi yang sebenarnya jangan kita duduk antara kedua tu. Kita duduk dengan yang menciptakan baik dan buruk. Baru kita faham, ya Allah, ini rupanya tempat yang aku nak kena jaga. Iaitu cara dia tidak ada kedirian. Dia je lah. Tapi bila ada kedirian, kita tak boleh. Kita nak duduk yang tempat yang baik, tak hina, tak mau. Betul? Jadi di situlah skill yang Rasulullah SAW ajar. Rasulullah duduk situ. Dia ludah ke, dia apa, Rasulullah tetap doa, ya Allah, dia tu tak tahu apa. Dia dah sampai gitu dah. Orang yang nak buat macam mana dengan dia pun tak akan memudaratkan dia. Sebab bukan dia hebat. Dia sentiasa doakan balik orang yang buat tak baik dengan dia dengan kebaik. Dia dah lain. Makam dia dah waqadah. Betul-betul dah dengan Allah. Dia dah nampak tu semua baik dan buruk semua daripada Allah dah. Jadi tugas dia apa? Tugas dia hanya memberi rahmat. Dia yang membawa. Dia yang menjadikan tu tadi. Hina ke. Dia nampak semua pelaku-pelakunya adalah Allah. Allah yang memperlakukan. Bukan dia nampak lagi makhluk-makhluk tu lagi. Dia nampak malaikat ke, nampak iblis ke, nampak dia tak nampak pelakunya tu. Dia nampak yang melakukan tu siapa? Dia dah nampak. Tu. Dia dah nampak maknanya keindahan-keindahan tu tadi. Jadi di situlah maknanya kita nak faham betul-betul maknanya kedudukan supaya kita tetap teguh dengan Allah, dan tandanya Allah teguhkan kita dah tahu dah tempat tu tadi. Tempat dia adalah kita betul-betul
tak ada kedirian kita. Selagi ada kedirian kita, kita tak akan boleh. Sebab kedirian kita lah punca masalah hijab terbesar kita dengan pergi sana. Mariam, pergi sana. Pergi sana. Nanti Ipan datang, pergi sana. Tutup pintu, pergi sana. Pergi sana. Kan dia datang, apa beritahu. Begitulah keadaan dia. Maknanya kita olahkan lagi. Sampai betul-betul kebingungan, kehairanan. Kita nampak dia aja yang susun semua. Dia nak jadikan. Tutup. Yang itu yang kita nampak. Susunan demi susunan tu semua dia yang lakukan. Kita tak nampak lagi ada sesiapa lagi yang ada yang kedua, unsur-unsur kedua. Dia nampak, dia jelas dia dengan dia. Dia mengolahkan segala perbuatan-perbuatan yang nampak tu semua daripada dia. Pergi sana. Buka tak tape. Bos. Di sana. Itu bawah dia begitu. Dah kunci. Tadi dia nampak olah demi olah, semua Allah yang mengolah. Tak ada satu pun nanti. Walaupun dia nampak angin yang bertiup, dia nampak semua Allah yang bergerak. Daun yang gugur semua dia nampak. Sekali pandang dia nampak semua perbuatan Allah dah. Sebab dalam diri dia dah lebur, dah tak ada. Jadi dia nampak semualah. Tapi kalau dalam diri dia masih ada lagi, dia tak akan nampak itu. Tu bukti dia bila kita dah betul-betul menyatu, bukan menyatu lah maknanya. Menyatu pun nanti orang kata kita mengaku Tuhan. Sebenar-benarnya dialah yang la ilaha il. Bila betul-betul sampai di situ makam yang betul-betul, baru kita nampak betul lah semua ni adalah dikontrol oleh Allah, disusun oleh Allah. Jadi kita nampak penghujung zaman ni, pengakhir zaman ni, kita nampak banyak jenis yang maknanya yang ingin ingin cuba nak mengolahkan supaya kita ni tidak lagi ada rasa macam itu Allah Ta'ala punya cerita. Itu tanda-tanda penghujung zaman tu. Maknanya manusia dah banyak berpemikiran bahawa makhluk ni ada orang ini dia ajar kita ni, manusia penghujung zaman ni dah ajar kepada konsep tu, dah lari daripada apa yang Rasulullah ajar, iaitu mentauhidkan betul-betul Allah SWT. Dia cuma cakap la ilaha illallah. Banyak orang sebut la ilaha illallah, tapi maqam tu jauh daripada kehendak yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat-sahabat wali Allah bawa. Dia masih lagi nampak ada dia la ilaha illallah, tapi dia nampak lagi ada makhluk ni, ada kuasa ni, dia gitu. Pengajaran tu pun dah mengarah kepada itu ada kuasa ni, ada kuasa ni, guna kuasa ni dia. Jadi dia tak nampak lagi, tidak aku pandang sesuatu Allah lah dahulu, kuasa Allah lah dahulu. Konsep ni dah jauh. Bila dah jauh ni, jadi ilmu ni dianggap asing. Tu maksud Rasulullah ni. Akan datang jadi kembali balik ini yang asing je. Tauhid yang betul-betul yang Allah nak soal nombor satu. Allah tu berkenaan Allah Tuhan kau. Kenal tak? Bukan nama Allah. Kenal tak? Dia soal dulu pertama. Baru solat kedua. Pertama, tauhid dulu dia tanya. Akidah kita. Akidah aja gagal, tak payah nak soal solat lah. Dia tadi. Dia pasal Rasulullah SAW, tauhid dulu 13 tahun. Akidah dulu. Tentang betul-betul bawa maqam tu. Allah Ta'ala tu tak ada rasa kedirian tu tadi. Kita dah, tu saya cakap tadi. Bila orang yang tak mengaji ni lagilah teruk lah. Kita cakap nanti dia kata kita ni ilmu baru. Enggak asing, Rasulullah kata asing. Tapi ini yang betul-betulnya yang Rasulullah mustahak ajarkan. Dan Rasulullah nak umat dia ni, dia tahu dulu. Tauhid. Kenal Allah. Aku ni, engkau jangan percaya aku Muhammad ni. Aku pun disuruh oleh Allah untuk tauhid, sama-sama ilahun wahid. Jadi jangan pandang aku ni, pandang apa yang aku amalkan, kata Nabi.
Yang aku amalkan adalah ilahun sama-sama kita mengesahkan Allah. Itu Allah yang suruh, kul innam, aku ni sama, namun kepadaku dibagi wahyu je untuk kita sama-sama mengesahkan Allah. Jadi dalaman aku ni mengesahkan Allah, bukan saja luar, dalam aku. Maqam tu tadi, maqam Mahmud tu sentiasa mengesahkan Allah. Tak ada rasa kedirian dia dah Muhammad tu tadi. Itulah dia. Bukan kau nampakkan aku tadi. Dalaman aku tu. Itu contoh yang betul-betul dalam diri Nabi tu nak diikut contoh. Dalam dia dulu. Baru luar, dalam tu dulu. Baru kita faham. Sekarang ni kita banyak ambil luar, dalam dulu mustahak. Apa yang Nabi tahu dalam tu adalah kenal tu dulu. Nabi pun ajar sahabat kenal itu yang mustahak. Barulah Allah Ta'ala suruh hantar apa ni, solat, puasa, zakat. Kak. Tu. Dan macam-macam nanti. Yang lain-lain akan datang. Tu. Begitulah apa maknanya berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni. Sedikit demi sedikit kita dah jadi anggap ilmu yang asli ni jadi asing dah. Ilmu yang Rasulullah bawa betul-betulnya mula-mula asing, bila dah maju kemudian Rasulullah kata akan jadi asing balik. Jadi kita jadi asing balik. Nanti tak lama lagi Imam Mahdi, benda ni akan naik balik. Barulah Islam akan naik. Sebab nak naik kan dia tak lain, inilah dia. Inilah cara dia. Jadi siapa yang ada ni dia akan jadi pengikut penolong-penolong Imam Mahdi. Dia ni akan diangkat. Dia tak ramai. Mungkin dalam tak sampai 500, 300 lebih lah mungkin. Mudah-mudahan kita terpilih. Dan di balik 300 lebih tu, kurang pada 500 tu, banyak pengikut-pengikut dia lah yang jadilah. Tu. Jadi itu yang akan membangkitkan balik. Menaikkan balik. Itu. Jadi itulah maknanya kita perlu olahkan. Kita perlu olahkan. Supaya diri kita tak dianggap asing. Maknanya kita terus pegang keaslian yang Rasulullah SAW bawa, yang sahabat Nabi bawa, yang tabi'in bawa, wali-wali Allah bawa. Kita nak kena jaga keaslian tauhid yang sebenar-benar tu tadi. Baru kita tahu, ya Allah, nikmatnya. Nikmatnya di situ, duduk di situ tadi. Menjaga, memelihara akidah dan iman tu lebih penting daripada segala-galanya. Sekarang manusia dah tak pentingkan iman, akidah. Dia dah nampak yang lain ada kuasa. Dia tak nampak tu semua adalah kuasa Allah. Dia nampak kuasa orang tu, maknanya dia nampak orang tu ada kuasa. Sebenarnya Allah yang kursi samawat. Kita tak nampak sebalik, siapa yang bagi kuasa. Jangan kau tunduk kepada kuasa tu, siapa yang bagi kuasa tu. Jadi manusia dah tersilap. Ini yang berlaku, jadi orang Islam menjadi lemah. Sebab tak bawa yang betul-betul konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, para nabi, para wali-wali Allah bawa. Kita tak ikut cara yang maqam ni tadi. Kita hanya ambil luaran, dalaman kita tak pegang. Padahal dalaman tu dalam tu tadi yang jadi. Kalau bagus semua, bagus. Kalau tak bagus, hilang semua. Jadi macam mana nak olah kan? Nanti. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada petang yang mulia ini dapat menceritakan tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu perkara yang amat-amat berharga, amat-amat bernilai, amat-amat nikmat apabila kita menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita, tapi menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita tekankan di situ. Sebab apa kita menceritakan diri Allah? Sebab kita ni memang tak ada. La tak ada. La tiada illallah. Itulah illallah, itulah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita diri kita, tak ada cerita diri kita.
Seperti Ustaz cakap tadi, wal awwalu tanpa permulaan, wal akhiru tanpa pengakhiran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Semua cerita-cerita dia semua. Lemah longlai, kita tak ada apa dah. Kehairanan demi kehairanan, kebingungan dan kebingungan. Melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tautan yang bertaut dengan apa yang dikatakan keagungan Allah ni, itulah sebelum ni pun ada diceritakan yang mana saya tak ingat surah apa, tapi 8 malaikat mengusung arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mengusung yang 8 malaikat mengusung tu pun mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia juga. Jadi semuanya kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mana ada cerita pasal malaikat, cuma cerita pasal Allah je. Malaikat pun membawa esa dia. Tak lain esa dia yang mengesakan pada diri dia. Itu dia. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi inilah yang dikatakan perlu kita bawa dalam kehidupan harian kita. Apabila datangnya Imam Mahdi besok, dia pun bawa benda ni, nak menaikkan Islam esok, membuang segala apa-apa yang batil semua, dia bawa benda ni lah. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak bawa daripada sekarang, maka agak susah lah. Agak susah kita nak menjalani kehidupan bersama dengan Imam Mahdi tadi, beserta dengan Nabi Isa AS. Kita pun tak tahu kita bila ke depan kita ni kan. Jadi sebenarnya tak kira kita mati atau hidup, tapi kita tetap mengesakan kan. Meskipun kita mati, kita tidak mati, tapi kita hidup bersama dengan yang maha hidup. Sekarang ni kita mati disebabkan yang ada hanya dia, dan apabila kita mati besok, kita hidup disebabkan hidup bersama di sisi yang maha hidup. Yang pemberi hidup tadi, mana kita hidup di sisi yang maha hidup. InsyaAllah kehalusan, apabila kita menghalusi apa yang diperkatakan ini, akan dapat diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pendengaran dia, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tadi luahan kisah apa yang diceritakan dalam diri adalah apa kalimat-kalimat kesucian, kalimat-kalimat Rabbi, terpancar, terzahir, citra itu tadi, ilahiyat, citra ilahi tadi daripada saudara kita. Mudah-mudahan dapat kita ni amaliahkan dalam kehidupan. Jadi tak lain apa pun dalam kehidupan kita, janganlah ada merasa lagi kehadiran diri, jangan. Kalau kita nak betul-betul selamat, pastikan kita duduk antara tu barzah, pemisah tu antara baik dan buruk tu. Jangan kita duduk antara baik dan buruk. Nanti baik kita nak yang baik, kita tak nak yang buruk pula. Kita ada ilmu, kita nak tengok pula orang yang tak ada ilmu. Jadi kita belajar ilmu, tapi jangan duduk kat ilmu. Kita apa saja pun ditajalikan untuk kita oleh Allah, tapi kita jangan merasakan itu hak kita. Itu hak dia nak meletakkan kita rasa hina ke, rasa mulia ke, rasa itu semua dia. Kita ni kosong aja. Jadi dia titikkan hitam lah, titik putih lah, kuning lah, rasa manis lah, tawar lah. Jadi kita nak rasakan dia aja. Jadi nanti hidup kita tidak akan memprotes atau berbalah-balah dengan siapa pun. Tapi awas, bila ada rasa kedirian, dia akan berbalah. Sebab dia adalah wujud dua kan. Ketidakpuas hati itu adalah diri kita. Jadi kalau dengan dia aja tenggelam, kita akan nampak perbuatan dia semua, kita tak akan berbalah. Semua perbuatan dia baik atau buruk, apa yang dia jadikan semuanya cantik. Bila kita dengan dia lah, bila kita dengan hawa nafsu diri kita, apa pun baik pun tak cantik, tak baik lagi tak baik lah.
Itu kena faham Nanti orang kata kalau satu Haji cakap buat tak baik tak apa. Itu semua Allah dah. Jangan, bukan maksud saya gitu. Maksud saya kau kena hilangkan kedirian. Kau duduk dengan Allah. Bila kau dah duduk dengan Allah macam Nabi Hidayah suruh lubangkan perahu tu, Allah suruh lubangkan, Nabi Hidayah lubangkanlah. Sebab dia dah tahu apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia dah tenggelam, tak ada kedirian dia. Dia bukan bertindak atas hawa nafsu. Tapi kau belum kenal Allah, belum kenal diri, kau atas hawa nafsu, kau gunakan perkataan ini salah. Sebab makam kau tu tadi adalah makam kau belum kenal diri, kenal Allah lagi. Ataupun kau belum kenal diri, kau dah mengaku kenal diri, kenal Allah. Jadi tu kau menyalahi perkataan kami. Sebab kau tak faham. Tapi kau buat-buat kata faham. Lepas tu kau letakkan hukum dalam keadaan kau tak faham. Letakkan satu. Kita ni sesat dah, tak betul lah. Padahal kau belum mencapai makam yang kita ceritakan ni tadi. Kita dah ceritakan kau tak nak duduk makam tu. Hilangkan diri kau dulu. Hilang. Sucikan betul. Bila dah hilang betul baru suci, baru datang lintasan yang Rabbani. Sekarang diri kau masih ada lagi, kau tak berperang lawan lagi. Lintasan tu bukan tak tahu daripada siapa. Setan ke orang bani nafsu ke, kau tak tahu, kau bercampur aduk. Kau tak tahu bezakan lagi antara lintasan khatir yang datang dalam diri kau tadi bisikkan. Kau hentam semua kau kata daripada Allah, mana boleh. Tapi bila kau dah belajar kenal diri, kau akan tahu lintasan ni daripada mana. Sebab kau dah kenal Tuhan kau, kalau daripada Allah ni, dia suruh macam mana. Dia takkan suruh ada kedirian kau punya. Takkan sampai dia akan hilang. Sebab kau memakai kedirian, tapi cuba kau tak ada, dia tetap sampai suci juga. Itu yang kau gunakan tu. Jadi di situ dia punya tempat untuk kita makrifat tu tadi. Musyahadahkan dalam diri kita. Tak ada, diri kita pasti akan datang. Mencurah-curah dia datang. Zidna ilma. Tambahan ilmu yang di sisi dia. Iaitu yang datang dari macam-macam. Tapi kalau cuma ada kedirian kita, kita akan pakai kitab yang kita dah simpan sebelah kita. Kita akan berbalah-balah dengan kitab itu tadi. Kita akan buka. Tak selesai-selesai. Sesudahnya keputusan dia yang datang daripada Allah tu. Yang tepat sekali. Selagi kau mengadu pada yang dulu-dulu punya ilmu kau tak sandar pada dia, selagi tu kau dah mensekutukan Allah. Kau berpegang pada yang dulu-dulu. Kau tak mau pegang yang awalu, akhiru, zahiru, dia. Tak ada kau, dia. Di situ tempatnya. Kena fahami dan telisik betul-betul. Supaya kita tak lagi rasa was-was dan ragu-ragu syak. Kita betul-betul hakul yakin. Kita nak betul-betul hakul yakin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.